ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum, Rentas Kemanusiaan. Waktu ini bersama saya Nazira Noran, dan seperti yang telah diwar-warkan sebentar tadi, kita ingin bersama-sama dengan panel dari Muslim Volunteer Malaysia, Encik Muhammad Fauzan Abdul Syukur yang merupakan Timbalan Presiden MVM, dan sebelah kanan saya Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk kita hari ini masih lagi harta abadi tetapi 2.0. Okey. Harta abadi 2.0. Kalau sebelum ini kita dah bincangkan serba sedikit mengenai ibadah korban, dan hari ini masih lagi Rentas Kemanusiaan Siri 7 membabitkan ibadah korban yang diadunkan dalam topik ini, dan Rentas Kemanusiaan ini juga akan menyentuh mengenai program ibadah korban yang akan diadakan di Ranau Sabah yang membabitkan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, dan juga di kamp pelarian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, dan membabitkan kerjasama Global Peace Mission GPM Malaysia. Jadi untuk awal mukadimahnya ya, untuk waktu ini kita bersama dengan Saudara Fauzan dulu. Mungkin boleh ceritakan dahulu kepada pendengar bernama radio mengenai tajuk kita Harta Abadi 2.0 yang dipilih dan akan kita kupas sekarang ini. Silakan Cik Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nazira dan pendengar bernama radio. Tajuk Harta Abadi ini kita pilih sebagai tajuk untuk slot pada kali ini dan yang sebelum ni, berkaitan dengan harta yang kekal. Harta yang kekal untuk kita. Maknanya bukan pada orang lain. Sebab kalau kata kita, contohlah kita yang mudah kita ibaratkan, gaji kita sendiri. Dalam gaji kita contohnya 2,000. Dekat situ ada harta milik tuan rumah untuk kita bayar sewa kalau yang menyewa. Kalau yang buat pinjaman dengan bank, harta tu adalah milik bank. Begitu juga dengan harta milik untuk konsesi tol, untuk pengusaha minyak bagi. Jadi duit gaji kepada kita tu, itu bukan lagi hak kita, bukan harta kita. Yang harta kita ni adalah sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang maksudnya apabila matinya seorang anak Adam itu, maka putuslah segala amalnya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang sentiasa mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi harta abadi ni kita sentuh kepada tentang amal jariah saja, sebab dalam amal jariah ni ada banyak-banyak benda. Ada banyak yang kita boleh sedekah amal jariah ni boleh diamalkan, antaranya sedekah, kemudian dari segi korban, wakaf, dan cumanya untuk hari ini kita sentuh kepada korban sahaja. Itu saja. Okey, itu dia penjelasan daripada Encik Fauzan. Okey, sekarang ini kita bersama juga dengan Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas dan juga wakil dari MVM untuk kita kupas mengenai ibadah korban itu sendiri. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan isu sekarang ni kan tentang ibadah korban ni, sempat lagi ke tak ni nak korban ni? Ya, sempat lagi. Sempat lagi Ustaz. MVM dia, kita tarikh tamat kita adalah pada 5 Ogos. Maksud dia siapa yang baru ada duit ke, kita rasa bila bajet-bajet nampak macam ada lebih duit tu boleh buat korban, maka masih sempat lagi untuk buat ibadah korban dengan MVM ni, insya-Allah. Okey, tadi saya ada dengar satu tazkirah, dia kata walaupun kita tak mampu tapi kita pasang niat nak ibadah korban, kita dapat juga pahala ya Ustaz? Ya, insya-Allah. Walaupun duit tu tak ada. Walaupun duit tak ada, tapi dengan syarat memang tak ada duit sungguh lah. Dia jangan duit tu ada dalam bank tapi dia pakai niat saja. Tak boleh juga macam tu. Tak jadi. Kerana layaknya orang korban ni tak semestinya kaya. Dia kalau ikut kira kelayakan fiqh ni adalah orang yang cukup belanja daripada hari Aidil Adha dan hari-hari tasyrik tu, dan dia ada lebih duit. Maknanya orang tu dah kira cukup untuk layak dia kena buat korban. Okey, kalau nyawa-nyawa ikan sikit-sikit, itulah duit kecemasan, itulah duit nak simpan sikit untuk raya. Macam mana Ustaz? Maka dia tak adalah sampai tak wajib. Dia adalah kalau tak buat
dalam keadaan mampu dia dapat makruh. Tapi kalau ada duit buatlah, kalau tak buat pun tak apa. Dia tak adalah sampai berdosa dan sebagainya. Okey, baik. Tapi ada orang dia redah je. Dia buat juga betul. kan. Ya, Lepas tu ada rezeki tu ramai yang macam tu. akan tergolek juga. Lepas tu dari Allah. Okey, Ustaz, sebelum kita kupas isu semasa tentang ibadah korban, saya nak tanya juga tentang hukum sebab sekarang ni ramai yang kata dah tak boleh potong kuku dah. Dah tak boleh potong rambut dan seumpama dengannya lah. Hukumnya Ustaz, kalau dah baru nak buat, maksudnya alah tiba-tiba duit dah dapat pula hari ni kan, ada lebih sikit. Jadi tapi dah kuku pula dah panjang sangat pula kan. Macam mana tu Ustaz? Okey, dia tengok macam ni. Dia hukum sunat untuk kita tidak potong. Tapi dia tidaklah kalau kita potong tu sampai haram ataupun menjejaskan pahala ibadah korban itu sendiri. Dan kita tengok juga pada keadaan. Mungkin macam tadi itulah kata asalnya plan nak potong hari ni. Tiba-tiba hari ni masuk 1 Zulhijjah. Duit dapat masuk bergolek tiba-tiba. Duit mana-mana kawan lama bayar hutang pula tiba-tiba hari ni kuku pula panjang kan. Jadi kita kena tengok mana yang mudarat. Maksudnya kuku ni kalau dia panjang sangat dia akan menyebabkan penyakit. Lagi pula dia kerja tebar roti canai katakanlah kan. Tebar roti canai hari-hari, orang tengok dia tebar roti canai dengan kuku panjang macam tu kat limah tu, maka dia kena potong juga kerana untuk mengelakkan mudarat. Tapi untuk orang yang dah rancang daripada awal, lebih baik maksud dia potong semalam siap-siap dan sebagainya. Okey. Baik, ni ada satu juga persoalan sebab orang selalu tanya sebab kita korban di luar negara kan. Betul. Sebab dia tak boleh potong kuku selagi binatang sembelihan dia tak disembelih. Jadi kita tak tahu sembelihan tu kita buat pagi raya ke, hari tasyrik pertama, kedua, ketiga ke. Betul. Jadi untuk yang di luar negara yang kita tak tahu bila, maka adalah lebih afdal untuk dia potong kuku tu lepas hari tasyrik. Mana confirm dah lepas hari tasyrik tu dah tak ada orang sembelih lagi, maka boleh potong time tu. Tapi biasanya kalau wakil NGO dia akan beritahu Dia kan, kita ada akan potong maklumkan. dah nama sekian-sekian. Dia boleh WhatsApp lah zaman sekarang ni kan. Kita pun akan maklumkan juga kat Facebook nanti korban kita ibadah macam cara live. Okey. Baik, kita bersama dengan Encik Muhammad Fauzan Nabil Suko, Timbalan Presiden MVM, dan juga Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas dalam Rentas Kemanusiaan Siri 7 bertajuk Harta Abadi 2.0. Jadi kita nak kupaslah isu semasa tentang ibadah korban. Antaranya ada dakwaan kononnya ibadah korban ni dalam negara ada yang katalah menurun sikit sebab ramai yang tertumpu kat luar negara. Betul ke tidak dakwaan ini, dan adakah dakwaan ini mempunyai asas, dan mungkin boleh jelaskan sejauh mana agaknya keutamaan ibadah korban dari sudut agama, korban dalam negara ke kat luar negara, sebab masih lagi ramai duk fikir ni kat dalam ke kat luar, kat dalam ke kat luar kan. Macam mana Ustaz? Baik, secara dakwaan tu saya pun tak boleh nak pastikan lah sama ada benar atau, tapi saya sepanjang saya melihat, saya kuliah banyak masjid, selalunya tak ada masalah lembu-lembu kita habis. Cumanya mungkin sekarang ni orang lebih sedar tentang kepentingan untuk laksanakan ibadah korban. Dan bila tengok harga kat Malaysia ni pula makin tahun makin naik harga dia, daripada 500 naik 600, sekarang dah cecah 700 satu bahagian kan. Dan bila tengok di luar negara, contohnya di Bangladesh, di Kemboja, harga lebih kurang 300.5, 380 macam tu. Maka mereka memilih untuk at least melaksanakan korban dengan harga yang mereka mampu. Tak apa, ini bagus kerana dalam kitab Sabilul Muhtadin disebut harus untuk orang tu laksana korban di tempat lain walaupun kerana niat dia nak dapat murah. Harus hukum dalam kitab Sabilul Muhtadin boleh untuk dia korban di tempat lain walaupun dengan niat dia nak dapat murah tu. Kerana kita kena faham bahawa hukum korban ni biasanya kita dengar sunat muakkad, tapi dalam mazhab Syafi'i dia sebenarnya lebih kepada sunat kifayah. Sunat kifayah ni apa? Biasa kita dengar fardu kifayah kan. Sunat kifayah ni adalah bila satu orang ahli keluarga ataupun ketua keluarga dalam satu rumah dia tu dah buat ibadah korban, maka anak-anak dan isteri dia yang ada tanggungan dengan di bawah tanggungan dia tu terlepas daripada melaksanakan korban. Tapi kalau semua buat lagi bagus, dapat pahala. Cumanya bila salah seorang dapat ahli keluarga, terutama ketua keluarga, bila laksanakan ibadah korban dah lepas lain. Maksudnya kalau dia buat yang 360 kata dekat Bangladesh, maka ahli keluarga dia dah selamat. Tapi kalau ketua keluarga ni tak buat, maka hukumnya makruh walaupun dia mampu.
Okey, jadi dah jelas dah kat situ. Kalau dah harus tu, ialah kita ni kadang-kadang nak pakai duit takut juga kan. Takut tu, jadi harus hukumnya kalau kita pilih yang lebih murah. Cuma kan? kalau afdal ni dia bergantung pada tempat lah. Kalau kita kata kita duduk ni kawasan orang kaya-kaya semua atas B40 apa semua punya kerajaan. Okey. Kita tengok semua tempat tu orang biasa makan daging lah, memang kan kena gaut kaki dan sebagainya. Okey, baik. Maka afdal kita buat tempat lain lah. Baik, Tapi tempat. kalau kita nampak tempat kita tu kampung orang susah, ramai asnaf, maka afdalnya buat dekat tempat kita sendiri. Baik. Baiklah, 0326927939 kita bersama-sama dengan Muhammad Fauzan Abdul Sukur, Timbalan Presiden MVM, dan juga Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas dalam program Rentas Kemanusiaan Harta Abadi 2.0. Anda boleh respon juga bersama kami untuk sebarang soalan dan juga pandangan di live Facebook kami. Dan sekarang ini kita nak terima pemanggil dahulu di talian bersama-sama dengan hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Okey, nama saya Lokman. Ya, Cik Lokman, silakan. Okey, saya nak menanyakan mengenai satu soalan lah. Okey. Saya ada satu soalan. Kalau kita ni penjaga kepada orang yang sakit, bolehkah kita wakilkan kita buat korban tu untuk nama dia? Boleh ke? Penjaga orang sakit wakilkan. Kiranya dia sakit tapi dia tak mampu untuk berkorban, tapi kiranya saya mewakilkan dia, boleh ke? Macam lebih kurang macam anak nak wakilkan korban untuk ayah, contohnya macam tu Betul. Okey, baik. Boleh ke tidak kita dengar jawapannya Cik Okey. Luqman? Baik. Okey. Okey, Ustaz. baik Cik Lokman. Okey, dia tak ada masalah untuk kita laksanakan korban bagi pihak orang lain. Tapi dengan syarat kita kena minta keizinan nama orang tu dulu. Maklum lah kat dia Maklum dulu. dulu. Kan tak tahu apa-apa pula. Betul. Macam mana? Betul, kena maklum dulu. Memang syarat dia macam tu. Kita kena bagi tahu yang contohnya ayah, saya gunakan nama ayah untuk buat ibadah korban pada tahun ni. Diizinkan maka boleh. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Kecuali kalau kita bapa kepada anak kita ataupun mak kepada anak kita. Anak kita tu kita tak perlu minta izin. Kita boleh letak nama dia untuk Kalau anak tak perlu minta izin. tapi untuk kita yang menjaga orang sakit yang lain yang dewasa, kita kena bagi tahu pada mereka minta izin terlebih dahulu. Okey. Kalau kita nak korban untuk atas nama anak, tak payah minta Tak izin. payah minta izin. Tapi kalau anak, sebab dia tahu mak ayah dia tak mampu pun sebenarnya. Tapi dia pakat dengan adik-beradik. Ya. Contohnya dikumpulkan untuk satu korban tu. Jadi dia beritahulah mak ayah dia, ni kira mak buatlah korban, tapi duit ni duit anak-anak. Ya, betul. Itu tak apa Boleh, Ustaz? boleh. Tak ada Dan masalah. dan lagi satu tambahan yang kalau kata kita nak wakilkan pada orang mati, Okey. melainkan orang tu dah berwasiat kan. Betul. Kalau ada wasiat je baru boleh buat. baru boleh buat. Kerana korban ni dia tak jatuh pada orang lain. Dia tak jatuh macam haji, kena buat haji badal pada orang lain, puasa bayar fidyah. Tapi korban ni bila meninggal tak payah buatkan, tak apa. Tapi kalau dia ada wasiat baru kita boleh buatkan. Dan kalau dia tak ada wasiat, kita tak boleh untuk buat. Kerana syarat dia kena minta izin pada orang tu lebih dahulu. Minta izin, beritahulah sepatah dua kata dulu kan. Ya, betul. Tiba-tiba nama dia Tiba-tiba ada nama kan. naik. Dia tak tahu pun. Jadi orang yang macam penjaga tadi nak wakilkan kepada dia. Jadi orang itu kepada penjaga tadi kena maklum supaya dia tak potong kuku apa semua tu lah. Ya, betul. Betul okey, sebab nak melaksanakan ibadah korban. Baik, kita bersama dengan Encik Muhammad Fauzan Abdul Sukur, Timbalan Presiden MVM, dan juga Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas dalam Rentas Kemanusiaan Siri 7 bertajuk Harta Abadi 2.0 bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia. Kembali lagi selepas ini. Anda sedang mendengar Bernama Radio. Sedekah tidak akan memiskinkan kita. Salurkan saham akhirat anda bersama-sama Muslim Volunteer Malaysia MVM. Layari www.mvm.org.my. Bersama kami, tindakan hari ini mengubah masa depan. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia.
Rentas Kemanusiaan Harta Abadi 2.0 bersama Encik Muhammad Fauzan Abdul Sukur, Timbalan Presiden MVM dan juga Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas. Okey, kita nak sambung lagi topik kita dalam ibadah korban ini, ya, harta abadi 2.0, harta akhirat kita lah. Ya, betul. Jadi sepanjang Muslim Volunteer Malaysia memberi khidmat kepada masyarakat, membantu rakyat Malaysia dan juga luar negara, apa agaknya pengalaman-pengalaman Fauzan sendiri, ya, sepanjang berkhidmat bersama MVM ni? Okey, baik. Kami di MVM selain daripada memberi bantuan pembangunan dalam aspek ekonomi kepada asnaf, kami juga membuka ruang korban ini untuk memudahkan urusan rakyat Malaysia untuk membagi bantuan kepada yang lebih memerlukan. Jadi program korban ni kami dah mulakan daripada 2016. Dan 2016 ni kami buat kerjasama dengan Persatuan Tadika Islam Malaysia. Kami buat di luar negara pada waktu tersebut dengan jumlah sebanyak 70 bahagian, bermakna bersamaan dengan 10 ekor lah. Di perkampungan Islam Pureng, Ho Chi Minh, Vietnam. Kami buat di sana kerana untuk warga yang beragama Islam, penduduk yang beragama Islam di sana adalah kumpulan minoriti di sana, dan merupakan macam orang yang miskin dan asnaf yang paling tertinggi dalam walhal di bandar Ho Chi Minh itu adalah satu bandar yang besar. Pada tahun 2017 pula kita buat korban di Kemboja, di Kemboja bersama dengan Rakan Kerjasama Volunteer Trip Malaysia, VTM. Pada tahun tersebut sebanyak 20 ekor telah dikorbankan. Dan di samping kita buat korban tu juga, kita ada bagi pack rezeki, ada dan bantuan barang asas, pack untuk raya. Jadi bukan semata-mata kita pergi ke sana tu untuk hantar daging korban, untuk buat korban semata. Kita juga ada buat bagi agihan barang asas dan pack raya untuk asnaf di sana. Dan pada tahun lepas 2018 kami buat di 3 lokasi di Malaysia, di Bangi, di Puchong dan di Shah Alam. Dan juga di luar negara kami buat di Bangladesh. Di Bangladesh kami buat sebanyak 30 ekor dengan kerjasama dengan Global Peace Mission Malaysia. Okey. Baik, ada soalan daripada rakan Facebook kita ni, Ita Muhammad. Dia tanya, siapa yang putuskan di mana ibadah korban itu dibuat? Tak clash ke dengan NGO lain? Okey, baik. Keputusan itu dibuat di peringkat kami juga, di MVM, memandangkan keperluan kepada tempat tersebut. Kami di MVM fokus kami adalah kepada pembangunan asnaf di Malaysia. Jadi kami akan merujuk kepada dengan rakan kerjasama kami di mana yang diperlukan untuk kami bagi buat korban ni. Jadi rakan kerjasama kami, Global Peace Mission Malaysia, antaranya mencadangkan tempat di Bangladesh macam yang sebelum-sebelum ni, rakan bergantung kepada rakan kerjasama. Sebab kami dari segi kepakaran untuk keluar negara ni kami kurang. Jadi kami akan untuk luar negara ni kami serah kepada rakan NGO untuk putuskan kat mana. Cumanya di dalam Malaysia kami berdasarkan maklumat-maklumat setempat. Macam contohnya yang untuk tahun ni kami dengan kerjasama dengan Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, untuk tahu lokasi mana yang sesuai. Jadi mereka maklumkan untuk tahun ni lokasi di Sabah. Memang takkan clash lah dengan NGO lain. So far takkan clash lah, melainkan kalau macam kat luar negara tu sebab diorang ada contoh di Cox Bazar, kat tempat penempatan kat sana melebihi juta orang. Jadi yang sumbangan kita tu pun menampung hanya kadang 11,000 ke 12,000. Memang tak cukup lah jadi tak cukup. Walaupun clash tak cukup. Tapi kalau macam di Malaysia ni, yang kami tentukan sendiri ni, kami tengok kepada keperluan setempat. Jadi kami tak akan buka banyak lah. Kalau kata tempat tu, contoh tempat tu ada 300 orang, kami takkanlah buka sampai 20 ekor lembu kan. Jadi terlalu banyak dan terlalu membazir. Jadi benda tu tengok keperluan setempat. Macam di Sabah untuk tahun ni kami hanya buka pada 3 ekor sahaja, atas keperluan setempat tu. Maksudnya sebelum laksanakan ibadah korban ataupun apa-apa bantuan di NGO ni, biasa kita akan buat assessment terlebih dahulu. Ya, betul. Maksudnya kita akan tengok keperluan, bagaimana, apakah cara yang terbaik untuk bantu, bagaimana benda yang perlu sebagainya. Bila kita dah buat assessment, kita dah dapat maklumat, information, data dan sebagainya,
barulah kita laksanakan bantuan. Ni di apa jenis bantuan sekalipun biasanya. Apa jenis bantuan pihak kami memang selalu prosesnya memang sebegitu. Okey, jadi maklumat macam contoh permulaan dulu tahun 2016 MVM melaksanakan ibadah korban di Ho Chi Minh kan. Kenapa Ho Chi Minh? Masa tu rakan kerjasama kami decide untuk buat di sana. Jadi tengok kami pun consider dari segi tengok costing Masa dan tu. keperluan semasa tu. Okey, dan sekarang ini selepas ini kita akan maknanya MVM akan melaksanakan ibadah korban di Sabah Ya, Tapi betul. sebelum kita kupas lebih lanjut sebab kita dah kongsi sebelum ini kupasan mengenai pengagihan daging korban ni ya Ustaz, kita tahu ada yang kata boleh ke tidak nak agih kepada bukan Muslim dan boleh ataupun tidak ianya dibahagikan dengan orang yang dah mampu kat Malaysia kan. Jadi dua soalan di situ. Nak tahu dulu isu pengagihan daging korban kepada bukan Muslim, Ustaz. Okey, baik. Di Malaysia kita mengikut pandangan mazhab Syafi'i di Malaysia. Mengikut pandangan masyhur dalam mazhab Syafi'i, tak boleh untuk kita agih kepada non-Muslim. Ini pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sendiri. Kecuali pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu', dia kata boleh bagi pada non-Muslim. Tapi ini bukan pendapat yang masyhur, ni pendapat yang terpencil Imam Nawawi rahimahullah. Itu pun Imam Nawawi rahimahullah ni non-Muslim ni dia bahas lagi. Maksud non-Muslim yang mungkin dia ni ada potensi nak baik dengan nak masuk Islam, dia hati dia lembut, dia dekat dengan kita, ini boleh. Tapi panjang lagi perbahasan dia. Maka jalan yang selamat kita ikut pendapat yang masyhur. Maksudnya tak boleh kita bagi daging korban ni kepada non-Muslim. Kerana daging ni adalah daging ibadah kan? Bila ibadah ni, dia sepatutnya yang dapat adalah orang Islam tu sendiri. Lebih-lebih lagi ramai orang Islam yang memerlukan daripada non-Muslim. Maka saya lebih kepada cenderung pendapat masyhur, tak boleh lah, kita tak perlu bagi pada non-Muslim lah, kita kepada Muslim saja. Kita terang kepada mereka ini adalah hal ibadah. Jadi tak boleh jemput tak walaupun boleh. jiran sebelah kita Maksudnya kalau non-Muslim. kita nak jemput dia boleh, tapi kita masak daging lain lah. Kita belilah kat pasar tu. Jangan bagi sekilo daging tu. tu. Ya, betul. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Kalau buffet kan Ustaz. Kita Dia nak kena ambil terang kat dia lah. tak boleh ni, tak boleh daging ni, tak boleh. Okey, baru nak tanya ni Marina Aziz, dia tanya kalau buat jamuan takkan tak ajak makan jiran kita ramai non-Muslim. Boleh ajak, tapi kita afdal ni kita sediakan daging lain lah. Maksudnya kita cakap lah dengan dia, kita terang Yang yang ni tak ni boleh. ibadah, yang ni kita buat semayang lagi, dia kata ibadah. Okey. Yang ni untuk dia boleh makan. Itu lebih afdalnya lah. Daripada Mufti KL ada mengatakan Ada menjelaskan. Ada Ya, menjelaskan betul. juga. Boleh tengok dengan fatwa Mufti KL. Okey. Yang macam tadi sebut tentang Nak agih daging korban kepada mereka yang mampu. Okey, Sebab maklumlah kat Malaysia ni kan, bila orang buat korban ni dia banyak, dia terlebih. Kadang-kadang tu betul. sampai kita dapat juga balik kan. Katalah kita korban tapi dalam masa sama kita dapat sampai 5 plastik kadang-kadang tu. Banyaknya kan. Tapi takkan tak terima, ambil je lah. Okey. Orang lain pun dapat sampai 10 contoh. Betul. Jadi macam mana Ustaz? Okey, baik. Dia agihan daging korban dia tak sama macam agihan zakat. Okey. Zakat dia memang ada 8 golongan asnaf ni yang kita kena bagi kan, ditentukan dah siapa. Tapi daging korban ni tadi ulama-ulama membahaskan ataupun mencadangkan bahawa daging korban ni dibahagi kepada 3 bahagian. Okey. Katakanlah kita buat lembu tu, sembelih satu lembu, dibahagikan kepada 3 bahagian. Satu, tuan yang buat korban tu kena ambil sunat, Ambil orang dah yang buat sikit. korban tu ambil untuk dia rasa makan. Bukannya kita nak sangat daging korban tu, tapi sunat untuk dia ambil sikit makan. Ambil satu bahagian untuk dia makan dan mungkin boleh dibagi juga kepada jiran-jiran yang dekat dengan dia. Baik. Yang kedua, kita bagi kepada yang betul-betul fakir miskin. Yang betul-betul fakir miskin. Yang ketiga, kita bagi kepada siapa-siapa saja, tak kisah walaupun dia orang berada, orang senang dan sebagainya, tak ada masalah untuk bagi pada dia. Maka ulama bahagikan kepada 3, dan daging korban ni dia kena bagi dalam keadaan mentah tu lah, fresh tu tadi. Okey. Beza dengan Ambil akikah. sikit tu sikit mana Ustaz? Takut juga kan. Ambil sikit tu banyak lah. Boleh simpan setahun ke, kot-kot lah kan. Dia sikit tu sekadar kita lah, sekadar Sama yang dengan kita bagi sama agih yang kita daging tu. bagilah. Tak perlu banyak sangat sebab kita buat korban ni bukan untuk kita makan lah. Ya, betul. Kalau kita kalaulah kita bagi, kita katalah satu bahagian tu, kita nak semua satu bahagian, maka apakah nama dia korban tu? Sebab korban ni dia kena bagi pada orang. Itu tak korban Tak tu. korban lah nama dia. Baik dia pergi beli kat pasar daging lagi murah kadang. Okey. Baik, kita bersama dengan Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas, dan juga Encik Muhammad Fauzan Abdul Sukur, Timbalan Presiden MVM dalam rentas kemanusiaan siri 7 Harta Abadi
Abadi 2.0. Anda boleh bersama kami 0326927939 untuk sebarang soalan dan juga pendapat. Boleh respon juga di live Facebook kami di Bernama Radio. Okey, ada juga soalan daripada rakan kita tadi ni mengenai potong kuku tu. Mungkin dah terlepas tadi tapi tak apa. Tuan Mahmud dia nak tanya, betul ke mereka yang buat korban tak boleh memotong kuku sehingga selesai korban? Mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit sekali lagi. Hukum dia sunat. Maksud dia sunat bagi orang yang dia dah ingin melaksanakan korban pada tahun ni, mula daripada masuk bulan Zulhijjah hinggalah binatang dia tu dikorbankan, maka dia disunatkan untuk tak potong kuku. Sunat je. Sunat kalau saja. Terpotong kuku tak batal tak pun batal. korban kita tu maksudnya. Ya, betul. Dan macam saya sebut tadi, katakanlah dia tak tahu binatang dia dah sembelih ke belum, mungkin dia sembelih dekat Kemboja ke dekat Bangladesh dan sebagainya, maka lebih baik dia tunggu sampai habis hari tasyrik, maksud habis hari orang melaksanakan sembelihan. Okey. Baik, tadi Ustaz dah cerita mengenai tak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh untuk non-muslim tu. Jadi kita tak payah nak kupas lah benda tu. Golongan mana yang sebenarnya layak terima daging korban, yang betul-betul layak, dan adakah pelarian ni tergolong dalam kelompok itu, Ustaz? Baik. Seperti mana saya sebut tadi, dia orang yang penerima daging korban, dia tak seperti penerima zakat yang mana ditetapkan innamas sadaqatul fuqara wal masakin wal amin 'alaiha hingga hujung akhir ayat. Memang Allah Taala tetapkan detail siapa yang terima. Untuk korban ni dia siapa saja boleh terima kecuali non muslim seperti tersebut tadi, dan yang lebih afdalnya adalah mereka yang susah. Kerana salah satu daripada hikmah kita laksana korban ni adalah kita dapat berkongsi rezeki tu tadi kepada orang yang memerlukan. Itu lebih afdal. Sebab itulah adanya NGO-NGO seperti MVM dan badan-badan lain yang ambil inisiatif untuk laksanakan korban di negara-negara yang kita tahu mereka ni nak jumpa daging setahun sekali pun payah kan. Setahun sekali payah. Maka afdal untuk kita beri kat sana, kerana kita nak bagi rasa mereka ni berkongsi rezeki, dapat setahun sekali rasa daging dan sebagainya. Pelarian lebih-lebih lagi, kerana kita tahu pelarian ni mereka ni bukan sekadar miskin tapi fakir, kerana mereka dah tak ada apa-apa yang tinggal. Mereka tinggalkan negara mereka dalam keadaan selai pinggan dan sebagainya. Mereka duduk di kem-kem pelarian, mengharapkan bantuan ihsan pada orang ramai untuk terus hidup. Maka kita bila bagi daging korban pada mereka ni salah satu daripada bantuan untuk mereka meneruskan kesinambungan kehidupan mereka di kem-kem pelarian. Okey. Baik, ada lagi soalan ni Ustaz daripada Aina. Dia tanya, Ustaz, boleh ke daging korban yang kita dapat kita bagi kat orang lain yang lebih susah, sebab kita dah dapat banyak daging korban? Boleh, tak ada masalah. Maknanya katalah Ustaz bagi kat saya kan, alah ada banyak dah kan, tak apalah bagi kat orang lain lah. Sampai Boleh tak muat ke benda kena sejuk. Boleh boleh, tak ada masalah. Sebab saya pun macam tu juga. siku ke contoh kan, Tak ada orang bagi kat masalah. kita bagi kat orang pula. Kadang-kadang dekat Korea rumah kita tu ada dalam satu masjid ada 2-3 surau. Kadang 3 surau tu sampai kat rumah kita daging tu kan. Jadi kita punya peti sejuk pun taklah besar sangat. Kita pun nak makan berapalah banyak sangat makan daging kan. Jadi kita boleh, tak ada masalah untuk bagi pada orang. Orang lain. Mungkin kita bagi pada jiran kita, kita bagi pada kawan-kawan lain dan sebagainya. Dia yang tak boleh daging korban ni, yang dalam isu pengagihan ni adalah kita jadikan dia upah. Ini tak boleh. Contohnya orang yang tukar sebelih, orang tukar lapah ni, kita ambil satu bahagian kita simpan, dia kata ni bahagian upah untuk tukar sebelih, tukar lapah. Tak boleh. Kalau nak bagi upah, bagi duit lain. Tapi kalau kita nak bagi, jangan niat tu sebagai upah. Bagi macam orang lain lah, macam orang lain dapat. Jadi boleh Jadi boleh. Tarikh akhir adalah 5 Ogos. Ogos. Baik, Cik Fauzan, kita cerita pasal ibadah korban ni, apa perancangan ataupun program MVM kali ini untuk dalam masa terdekat ni? Boleh Okey, Cik Fauzan baik. ceritakan? Korban untuk tahun 2019 ni, maaf. Makin Untuk 2019 ni, Okey. kami buat di 2 lokasi, iaitu Malaysia dan Bangladesh, dalam dan luar negara. Di Malaysia kami pecahkan kepada 2. Yang terbaru kami pecahkan kepada 2. Yang pertama di Sabah dengan kerjasama dengan Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Di sana kami korbankan 3 ekor lembu, dan alhamdulillah pagi tadi dah penuh dah. 3 ekor lembu ni semua bahagian dah penuh. Dan lagi satu di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni dengan rakan kerjasama kami Yayasan Maghfirah, buat masa sekarang 2 ekor lembu daripada mereka untuk dikorbankan. Dan untuk luar negara di Bangladesh, sasaran kami adalah 40 ekor. Berbaki lagi 120 bahagian.
Jadi untuk di Bangladesh ni harga satu bahagian tu hanya 360 sahaja. Jadi tarikh tutup untuk mengambil bahagian dalam korban untuk tahun ni adalah pada 5 Ogos. Sebab tim daripada MVM akan bergerak selepas tarikh tersebut. Jadi segala urusan yang selepas tu, kalau kata nak rapat lagi 9 hari bulan tu agak terlalu lewat untuk kami nak uruskan pendaftaran. Sebab pendaftaran korban ni sebabnya melibatkan luar negara. Jadi kadang kami perlu beli lembu tu apa semua tu perlu diuruskan awal. Ya. Okey, setakat ini bagaimana sambutan mereka yang sudah memilih MVM sebagai laluan ataupun mereka ingin melaksanakan ibadah korban? Setakat ni alhamdulillah kita kebanyakan juga daripada kita punya peserta korban ni adalah daripada peserta-peserta yang lepas. Dan maklumat mereka yang mereka yakin, terima, ya betul. Dan maklumat yang mereka terima tu pun kadang-kadang di kalangan saudara mara, rakan-rakan yang pernah menyertai korban pada tahun yang sebelum-sebelum ni. Jadi alhamdulillah setakat ni begitulah di Malaysia dengan harga RM715 sebahagian pun pagi tadi alhamdulillah dah penuh. Dah penuh, dah penuh dah tak boleh dah. Kita dia menjawablah tadi persepsi yang kata di Malaysia ni kurang lah sebab mahal sikit. Sebab mahal. Ada yang ada yang menyumbang untuk ada yang buat korban untuk untuk di Malaysia walaupun dengan harga RM715. Kami nak buat lebih daripada tu tak boleh sebab keperluan di sana 3 ekor je. Okey. Jadi kalau Bangladesh ni sasaran kami 40 ekor tadi. Dan baru 100 berbaki lagi 120 bahagian. 120 bahagian. 120 bahagian. Hanya 360 satu bahagian. RM60 sahaja. Jadi kalau anda rasa itu je yang anda mampu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi ada 120 bahagian lagi tu. Ya betul, 120 bahagian. InsyaAllah hari ni pula hari Jumaat. Jadi manfaatkan hari ini untuk kita buat korban, dapat pahala berganda lagi hari ini, InsyaAllah. Dan juga kalau siapa-siapa yang berminat boleh terus menghubungi kami di talian 012 235 6854. Saya ulang lagi sekali, 012 235 6854. Atau boleh melayari social FB kami, Muslim Volunteer Malaysia, ataupun website kami di www.mvm.org.my. Atau pergi ke live Facebook kami, tengok kat situ ada nombor, boleh nombor dapatkan telefon, ya, ada laman web, ada juga nak salur ke bank-bank mana. Salurkan ke bank mana. Okey, katalah dia dah nak buat ibadah korban dengan MVM tu, dia pun dah bayar dah RM360. Maklumkan kepada MVM tu melalui telefon ke atau macam mana? WhatsApp ke macam mana? Boleh melalui WhatsApp nombor yang saya maklumkan tadi, 012 235 6854. Ataupun melalui email. Nanti pihak kami akan menghubungi semula tuan ataupun puan yang membuat korban untuk mengesahkan transaksi dan juga untuk membuat lafaz akad untuk korban tersebut. Okey, jadi untuk mengesahkan yang korban tu memang untuk atau diwakilkan kepada kami untuk uruskan. Semua tu senang, hujung jari. Ya betul. WhatsApp je kan. Sambil-sambil baring pun boleh niat lafaz ke apa semua tu. Betul Kak Zira. Okey. Baik Ustaz, dalam masa yang berbaki ni mungkin Ustaz boleh mengajak mereka yang nak berkorban kan, masih agak-agak kan. Duit ni kan tak bayar balik, tak sampai kan kat kampung kan. Tapi dalam masa sama niat nak berkorban tu ada. Adakah lebih baik berkorban juga untuk ibadah korban ni Ustaz? Baik. Seperti yang saya sebut di awal tadi, korban ni dia tak mesti tunggu kaya. Kadang orang kita ni sedekah pun nak tunggu kaya. Waktu miskin dia tak nak sedekah sebab biar sedekah daripada miskin sampai kaya. Sama juga dengan korban ni, kita walaupun tak apa kaya tapi korban lah kan. Dengan syarat kita mampu, kita seperti saya sebut tadi, dia ada cukup belanja untuk hari raya tu dan juga hari tasyrik tu. Ada lebih lepas tu. Rasanya memang kita semua ada lebih lah kan. Maka orang tu dia jatuh sunat muakkad atau sunat kifayah pada dia untuk dia laksana korban. Kita kena yakin lah gini. Bila ni korban ni, Allah Ta'ala, kalau kita tengok peristiwa Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala letak Nabi Ibrahim situasi tu pada anak dia. Maksud dia pada awal nak laksana ibadah korban tu, Allah Ta'ala suruh anni azbahuk. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ismail, aku nampak dalam mimpi aku kena sembelih kamu.
bayangkan betapa besarnya nak kena sembelih anak. Ya, betul. Kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan kibash. Dan kita hari ni Allah Ta'ala tak suruh pun sembelih anak ke sembelih apa. Ni Allah Ta'ala suruh gantikan dengan binatang-binatang yang boleh. Di Malaysia ni kita ada pilihan dengan harga RM360 kita boleh buat korban. Apalah sangat nilai RM360 ni Ya. dengan rezeki Allah Ta'ala bagi. Bayangkan kadang-kadang dalam kita ni kalau RM360 pergi sekali ke mana-mana shopping complex, saya rasa habis. RM360 ni tak sampai sehari pun boleh habis. Kita bayar ni, kita bayar tu dan sebagainya kan. Ini Allah Ta'ala minta setahun sekali. Allah Ta'ala nak tengok sungguh kat kita ni syukur nikmat dia, rezeki Allah Ta'ala bagi ni, kita betul-betul rasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka dengan atas rasa kita ni betul-betul yakin pada Allah Ta'ala, kita korban sajalah. Ini nama dia pengorbanan. Jadi kalau benda tu kita tak berasa dikorbankan, dia tak berapa dapat masuk korban tu. Dia korban ni kena benda yang kita rasa sayang dia hilang. Boleh dia nama korban. Okey, dan kita kena yakinlah sebab pemberi rezeki tu Allah. Betul, kan. Ya betul. Allah cukupkanlah aku kan. Aku Betul. ni duit ni tinggal ni je tapi nak juga ibadah korban Kalau ni. kira-kira ni hujung bulan ni macam tak lepas ni Macam tak lepas tapi insya-Allah lepas. InsyaAllah Allah Ta'ala ganti. Dia kerana rezeki tu tak semesti banyak. Dia berkat. Betul tu. Okey, baik. Fauzan, mungkin sedikit lagi kepada mereka yang berminat untuk menyertai ibadah korban bersama Muslim Volunteer Malaysia, tak payah ragu-ragu, tak payah risau, memang boleh dipercayai. InsyaAllah sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Dan kali ini di Sabah dan juga di Bangladesh. Ya, Okey. betul. Bagaimana Fauzan? Okey, baik. Saya ulang lagi sekali, untuk di Malaysia kita dah penuh, bahagian dah penuh. Untuk di Bangladesh RM360 satu bahagian, berbaki lagi 120 bahagian. Dan tarikh tutup pada 5 Ogos ni. Jadi untuk bagi yang meragui sama ada korban dia sampai ke tidak, boleh rujuk program-program kami di Facebook kami. Biasanya boleh tengok balik video-video rakaman kami yang lepas. Yakinlah bahawa korban anda tu sampai kepada yang berhak menerima. Dan untuk yang sudah berkorban, terima kasih banyak-banyak daripada pihak kami kerana mempercayai MVM untuk menyalurkan korban anda kepada yang memerlukan. Dan insya-Allah program korban ni akan kami laporkan setiap hari di FB kami, di Instagram dan di media-media sosial kami lah, berkenaan dengan gerak kerja dan apa yang berlaku di sana. Berkenaan dengan lokasi yang di pedalaman, mungkin report tu agak lambat sikit diterima lah. Okey, baik. Ustaz, ada soalan ada soalan daripada Aina. Dia tanya macam ni. Betul ke lembu korban akan bantu kita ke akhirat nanti? Sebab itulah korban ni, lembu tu dia satu, maksudnya kambing satu bahagian. Dia ada riwayat menyebut dia sebagai tunggangan di akhirat nanti kan. Jadi kita dapat tunggang kambing maksudnya. satu bahagian, lembu 7 bahagian. Kerana logik lah, lembu naik 7 orang kan. Kalau kambing naik 7 orang, menyarap kambing tu, tak berjalan. Betul juga. Maka ada riwayat menyebut bahawa dia akan jadi salah satu daripada tunggangan kita di akhirat. Ada riwayat tu, riwayat yang boleh diterima. Yang boleh diterima. Sebab ialah macam-macam keluar hadisnya betul. nanti kan. Ustaz. Okey, jadi betul lah orang kata macam tu kalau betul. Kita korban lembu, korban apa sahaja walaupun sehelai bulu tu, maksudnya dia boleh bantu kita. Dia nanti. Wallahu ta'ala sebut la yanalallahu luhumha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala dia tak nak kepada daging kita, darah kepada binatang tu tadi, tapi Allah Ta'ala nak tengok takwa kita tadi tu. Maka apa kita korban tu tadi, dia akan menjadi apa yang membantu kita di akhirat. Kerana takwa ni dia adalah apa yang bantu ke akhirat. Sebab itulah dalam khutbah Jumaat hari-hari, setiap hari Jumaat, imam akan sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal-bekallah kamu kerana sebaik-baik bekal tu hari akhirat nanti adalah takwa. Masuklah juga korban ni, dia merupakan bekal akhirat, dia adalah takwa. Jadi korban kita di sini walaupun mungkin sedikit pahit tapi manis di akhir. Ya betul. Ya betul. Betul ada nama dia, apa nama? Harta abadi tadi. Harta abadi 2.0. Jadi itu antara pengisian yang menarik daripada Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas, dan juga Encik Muhammad Fauzan Abdul Sukur, Timbalan Presiden MVM dalam Rentas Kemanusiaan Siri 7, Harta Abadi 2.0. Ramai yang kata alhamdulillah Habibah Muhammad
Said, Muhammad Azmi, dua-dua orang hebat. Dia kata Muhammad Kamarul Arifin Arsyad, terbaik Ustaz, dan terima kasih kata Mira Harun. Terima kasih juga atas penjelasan Ustaz tadi, Tuan Mahmud, dan Zainuddin Musa katanya Assalamualaikum Ustaz. Salam Jumaat. Okay, terima kasih kepada kedua-dua Terima kasih, tetamu Nazira. kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang dalam rentas kemanusiaan siri 8 pada akhir bulan Ogos nanti insyaAllah. Ya, betul. Okey, dengan topik yang lebih menarik bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia. InsyaAllah. Saya Nazira Noran, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Program rentas kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia.